Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. Kepada sesiapa yang belum kenal aku, nama aku Alamza bin Muhammad and korang boleh panggil aku Meja je. Hari ni aku just nak buat video unboxing daripada produk DJI. This one which is DJI OM4 Smartphone Stabilizer. Kalau korang boleh nampak dekat depan ni. So this product ni dia fokus more to vloggers yang menggunakan smartphone diorang as a main camera untuk diorang rakam lah, buat video content lah. But untuk korang yang bukan vloggers pun boleh je kalau korang nak beli gimbal ni, tak ada masalah pun. So sebelum tu, kepada sesiapa yang belum subscribe channel aku, korang boleh subscribe channel aku, jangan lupa tekan like dan share, dan jangan lupa tekan button loceng yang ada dekat tepi dia tu. So jom kita unboxing produk ni. Let's go. Jom kita buka dulu kotak ni, apa yang ada kat dalam. Okay, alright. So dekat bahagian ni, kalau kau boleh nampak, tak tahu kau boleh nampak ke tak. So dekat sini dia bagi step by step untuk korang guna mount, gantung mount tu dekat phone korang and then attach terus ke gimbal. And then okay, dia bagi dia ada satu lagi kotak ni, rasanya macam dalam ni macam manual book. And then dekat depan ni dia tulis macam tagline jugalah, create magnetic moments kat sini. And then okay, dalam kotak ni dia bagi kita tripod, mini tripod untuk gimbal korang. And then dia bagi kita USB type C. Okay, so rasanya ni macam kalau nak charge gimbal tu korang boleh gunakan USB type C ni. And then dia bagi kita mount. This one is mount untuk phone korang. And then untuk gantung phone korang ada kat sini. So dia macam ada spring kat sini. And then dekat bahagian belakang ni dia macam backplate which is magnetic. So korang boleh attach terus ke korang punya gimbal tu. And then dekat belakang ni dia ada tulis DJI and then the future of possible Osmo. Okay, right. And then dia bagi kita this one. Yang kecil ni, this one is dia tulis Riser Pad for small phones such as iPhone 7, 8, SE2, Samsung S8 dan sebagainya. Okay, this one ni macam mana? Okay, aku faham. So this one is untuk smartphone korang yang kecil tu, kalau korang nak guna mount ni yang dia bagi ni, magnetic mount ni, korang kena lekatkan benda ni dekat smartphone korang. Supaya dia macam ni lah. Dia, kalau korang tak pakai benda ni, dia macam tak muat kot rasanya. So that's why kau kena pakai benda ni untuk supaya phone kau muat-muat lah bila pakai mount ni. And then dia bagi kita this one, gimbal. So this one is DJI OM4. So size dia, kalau korang pernah guna previous gimbal daripada DJI which is OM3, kalau korang tengok size dia lebih kurang sama je, memang sama. Perbezaan je dekat sini saja. Cuma OM3 dia memang ada built-in phone holder, but this one is dia guna magnetic mount. So dia memang pakai magnet and apa mount tu korang gantung kat phone korang and then lekat je dekat sini. Dia memang magnet auto melekat. And then jom kita try buka dulu benda ni. Right, memang smooth gila kalau kau tengok. Pergerakan dia punya pusingan dia memang smooth, memang nice. And then kalau korang tak nak pakai, korang boleh tutup je macam biasa. And then kalau nak pakai, buka je macam biasa. Okay, nice. So berat gimbal ni lebih kurang dalam 390 gram kalau korang tengok dekat website. And then DJI ada mention dekat website tu, this gimbal ni dia compatible with smartphone seberat dalam 230 gram ke 290 gram macam tu. And then dia bagi kita dengan this one, tripod ni korang boleh je attach dekat gimbal ni. So contohlah macam korang nak buat video ke, buat panorama shot ke, ataupun nak ambil gambar ke, so korang boleh letak dekat mana-mana surface yang rata. So korang boleh letak macam ni. And then ataupun tripod ni pun boleh dijadikan sebagai extend untuk korang pemegang lah. So korang boleh pegang macam ni. So memang nice. Okay, nice. Okay, so kita letak tepi dulu. Kita tengok apa yang ada dalam kotak kecil ni. Kita buka dulu. Macam mana nak buka dia? Okay. Wah, okay. So dalam kotak ni rasanya dia macam dia bagi. Kita tengok ni this one. This one apa dia bagi ni? Wah. Okay, DJI dia bagi kita carrying bag. Memang cantik gila. Memang nice. Color dia pun lawa. So contoh kalau korang nak bawa gimbal ni pergi mana-mana, so korang boleh letaklah gimbal dalam ni. Dalam carrying bag yang dia bagi ni. Memang lawa gila. And then dia bagi kita this one. Wrist strap. So ni this one ni kau gantung dekat gimbal korang. And then korang nak bawa gimbal korang nak berjalan-jalan apa, tak nak letak dalam carrying bag ni, korang boleh pegang macam biasa. Pegang sini and then korang bawa jalan. And then okay, nice. So dia ada logo DJI kat sini. And then rasanya this one is manual book. Okay. And then kita tengok. Okay, nice. So dia bagi kita this one. This one is DJI OM4 Smartphone Stabilizer. Okay, so
Alright, so dia ada bagi kita plastik ni, dia macam kat sini dia tulis alignment guide. So this one is untuk korang attach. Alright, okay, so dia ada bagi kita extra mount. This one mount ni dia memang melekat dekat phone korang, dia macam ada rasa macam ada stiker kat belakang ni, so dia lekat kat phone korang. And then kalau korang nak guna benda ni, korang nak attach dekat belakang phone korang, untuk supaya center benda ni melekat kat belakang phone korang, korang kena pakai alignment guide ni lah. So korang contoh macam ni for smartphone. So kau letak macam ni and then kau buat macam ni supaya center lah benda ni melekat dekat phone korang. Okay, faham? And then kat dalam ni dia bagi kita manual book rasanya. Apa lagi? Okay, dia bagi kita quick start guide and then this one is apa ni? Okay, tak ada apa-apa kot benda ni. And then this one is pun tak ada apa-apa. And this one ni rasanya macam okay, dia bagi kita extra pelekat 3M untuk korang lekat benda ni yang dia bagi kita extra mount ni untuk phone korang boleh lekat pakai benda ni lah. So korang lekat kat belakang phone and then lekat benda ni dekat 3M ni punya pelekat. Okay, so itu saja rasanya dia bagi dekat kita. Jom kita try gimbal ni. Kita akan menggunakan smartphone. So this one smartphone daripada Samsung Galaxy S20 Plus. So kita akan try nak tengok apa function yang gimbal ni ada untuk smartphone ni. Let's go. Okay guys, so kita akan cuba menggunakan gimbal ni dengan smartphone aku S20 Plus. So sebelum tu korang kena, sesiapa yang pakai casing, so disarankan untuk buka casing lah, untuk senanglah pemasangan dia punya mount tu dekat phone. So kita akan cuba menggunakan dua mount yang dia bagi dekat kita, which is this yang first mount ni, this one yang ada macam spring-spring ni, and then this one yang pelekat dekat belakang phone. So kita akan gantung benda ni dulu, mount ni yang spring ni kita gantung kat sini phone. And then kita akan cuba nak tengok sama ada benda ni melekat betul ke tak dekat dia punya gimbal ni. Kita akan cuba. Alright. Testing. Memang dia punya magnet memang kuat gila. Kita try sekali. Si, tengok. Alright, tengok. Okay, dekat tu. Memang kuat gila dia punya magnet dia. Okay, alright. Okay, kita cuba yang mount kedua ni, yang pelekat ni, tapi aku tak gantung dekat belakang phone aku lah. Kita try dulu. Memang kuat. Dia punya magnet ni memang kuat, tapi aku tak sarankan untuk korang pakai mount yang ni untuk lekat dekat belakang phone korang, sebab takut dia punya stiker belakang ni takut dia cepat tertanggal. So benda ni kita letak tepi lah. So aku akan pakai mount yang dia bagi ni, mount yang boleh boleh stretch ni. So first of all, sebelum korang nak guna gimbal korang ni, korang kena download dia punya application, which is DJI Mimo. Korang boleh download yang mana menggunakan Android, korang boleh download dekat Play Store, dan mana yang menggunakan Apple, korang boleh download dekat App Store lah. So nama apps dia DJI Mimo. So kalau korang dah selesai install dia punya application, which is DJI Mimo, dekat smartphone korang, korang kena on Bluetooth first, and then korang kena buka on korang punya gimbal ni. Korang kena tekan button M ataupun mode, and then dekat atas button M ni dia ada macam logo on off. So korang tekan 1 saat ke 2 saat macam tu, so dia akan on, and then gimbal ni akan berbunyi menunjukkan gimbal ni dah on lah. Kat depan ni dia ada macam ada light indicator, which meaning that dia menunjukkan korang punya battery level lah. So kita akan connect gimbal ni dengan smartphone. So dekat apps ni korang buka kamera, and then dia tengah search, so dia akan keluar lah OM4, maksudnya ni gimbal aku. So dia dah automatic connect, and then kita try gantung phone kita ni dekat gimbal. So biar center so dekat atas ni ikut dia punya bentuk dia kat sini. Okay, so dia dah melekat. So kalau korang nampak dia dah melekat, kau tengok dia tak jatuh So and then kalau korang nak bagi phone korang ni bagi center, korang tekan ada button dekat belakang ni bagi center so dia akan center balik. And then ni sekarang ni phone aku ni tengah menegak. Kalau korang nak tukar kedudukan dia sebagai melintang, kepada melintang, korang boleh tekan M 2 kali. And then kalau korang nak menegak balik, korang boleh tekan button M 2 kali balik. So dia akan menegak balik. So aku nak buat melintang, tekan M 2 kali. And then dekat gimbal ni, dia dekat permukaan depan ni dia ada macam button controller. So korang boleh macam konsol, korang boleh buat ke kiri, ke kanan, kalau korang nampak, ke atas, ke bawah. Okay, kita center balik, tekan button belakang ni 2 kali. And then dekat depan ni dia pun ada macam button record ataupun button snap lah. Kalau kau nak buat manual lah, kau nak tekan daripada gimbal pun boleh, kau nak tekan daripada phone pun boleh. And then dekat bahagian tepi ni dia pun ada macam ada button juga. So button ni untuk korang nak zoom dengan nak zoom in dengan zoom out. So kita try Okay, dia sekarang tengah zoom in, tengah zoom out. So memang nice gila lah gimbal ni.
So kita akan tengok dia punya layout kamera dekat Mimo Apps ni. So dekat depan ni dia ada pano, foto, video, Dynazoom, and then time lapse and hyperlapse. Okay, alright. So kita tengok apa lagi setting yang dia ada. So kita boleh tengok this one ni, white balance grid. Okay, kita tengok lagi. Okay, dia ada macam function follow mode. So follow mode maksudnya macam contoh kalau korang on follow mode ni, setiap pergerakan kau, kalau kau gerak kiri kanan, gimbal ni akan follow pergerakan kau. So memang nice gila kot. And then kalau kau nak tahu sama ada korang punya mount yang ni, yang melekat kat phone kau ni, sama ada center ke tak, so, korang boleh tekan kat horizontal gimbal adjustment. So sekarang aku punya mount ni memang betul-betul center. So maksudnya macam phone aku punya ni kira kedudukannya betul lah kiranya. And then kau tekan OK, done. And then kalau korang nak bagi auto calibrate kau punya gimbal pun boleh juga. Kau boleh pergi dekat setting ni, dia ada gimbal auto calibration. So nanti bila korang calibrate, dia memang automatic calibrate lah. Dia akan bagi center balik, memang betul-betul center. And then apa lagi, dia ada aku punya ni resolution, dia ada Full HD dengan HD. Frame rate dia 30. And then apa lagi dia ada, this one is glamour effect. Glamour effect tu macam effect lah kau nak bagi muka kau nampak cantik ke apa ke. So bagi aku pakai yang biasa punya lah. And then okay, jom kita try kita try pakai foto. Kita try ambil gambar. Try satu, aku tekan button snap dekat sini dekat gimbal ni. Korang boleh je buat tekan touchscreen dekat kau punya phone. Dia ada button juga. So kita tekan dekat gimbal 1 2 3. See? Memang dia punya bila kau tekan dia terus detect terus lah. So memang nice gila. And then kita try buat video. Okay, buat video, kita try tekan. See? Nampak dia pun memang detect bila kau tekan dia terus record. Okay, tekan stop balik. And then apa lagi dia ada? So dia ada macam yang tapak tangan ni, meaning dia apa? Okay, dia ada function gesture control. So dia ada mention dekat kotak ni gesture control ni. So kalau korang on gesture control ni, contoh kalau dia ada gesture control dua tau. Dia ada follow and shoot, and then shoot only. So kita try shoot only. So kalau korang buat gesture control macam buat piece, dia akan automatic detect Contoh aku ambil gambar foto, aku ambil buat piece See? Dia automatic detect. Nampak? Memang nice gila kot gimbal ni. And then kita try video, pergi video, and then kita try follow and shoot. Okay, kita tengok sama ada dia follow ke tak pergerakan aku. Aku buat ni please. Kau tengok dia memang automatic detect muka aku. Kau tengok kalau aku gerak ke kiri, ke kanan semua, ke kanan dia akan follow, ke kiri dia akan follow. Kau tengok memang nice gila kot. Nampak? So kalau aku ke atas pun see? What? Memang nice gila. Serius. Memang nice. So memang patut korang beli gimbal ni. Memang nice gila. Kalau korang yang buat macam vlog ke video content ke apa, sesuai lah kalau korang nak beli gimbal ni. And then kita try Dynazoom macam mana, apa function ni. So nak pakai Dynazoom ni dia menggunakan kamera belakang. So korang tak boleh pakai kamera depan. So kita akan try pakai Dynazoom. Okay, so aku akan ubah kedudukan. Kita akan try pakai kamera belakang. So aku nak try buat fokus dekat aku punya mikrofon. So Dynazoom ni aku nak fokuskan dekat mikrofon aku. Okay, kalau boleh nampak dia dah automatic detect aku punya mikrofon. So dia suruh kita tekan button record. Okay, and then dia suruh kita move out. So ke belakang, ke belakang, ke belakang. Nice. Okay, memang nice gila. So sekarang video aku tengah proses. Kena tunggu lah sementara video ni tengah proses untuk siap. Okay, kalau kamu tengok. Oh, memang lawa, memang nice gila. So maksudnya macam ni. Contoh Dynazoom ni contoh kalau korang macam kalau korang fokus dekat satu benda tu, and then kalau korang ke belakang, korang gerak ke belakang, move out ke belakang, and then benda tu dia macam lagi dekat. Kiranya dia tak macam jauh. So dia akan dekat. Lagi belakang korang bergerak, lagi dekat benda tu dia akan fokus. See? Nampak dia punya function dia macam mana? Memang nice gila.
Kita try function dia yang lain. Okey, kita try dekat atas ni dia ada macam story mode S ni, which means story mode. So kalau kita tekan story mode ni, so kita boleh buat custom semua. So dia ada macam-macam lah, fashion lah, apalah kan. So kita try buat custom dulu. First kita buat custom dulu. Okey, this one ni 2.8. Oh, dia dah bagi lah saat-saat dia, berapa saat dia bagi. So bila kita tekan 2.8 saat ni, okey. So bila kita tekan setiap saat ni, dia akan bagi korang direction korang nak buat yang first ni 28 saat ni korang nak buat direction macam mana, gimbal tu akan berpusing belah mana. So contoh aku akan buat first ni, aku akan buat 28 saat ni, aku ambil direction belah kanan, and then belah kiri, and then rotate, and then rotate juga. So kita cuba tengok macam mana dia punya hasil dia. Kau boleh tengok 1, 2, 3. Okey, see, dia akan bergerak. And then yang first 2.8 saat ni dia dah settle. Okey, kita pergi ke 3.1 saat. Tengok dia akan bergerak belah sana pula. See, nampak? Memang nice. And then kita buat dari semua dulu. See, tengok setiap direction yang kita dah setting, dia akan ikut lah direction tu. So last punya, tengok. And then baru kita tengok hasil dia macam mana. Okey, bila dah sudah, korang boleh tengok hasil dia macam mana. Preview. See, tengok. Memang nice gila. Serius. Alright, so memang nice gila. So korang tak payah nak pergi Premiere Pro ke, korang nak pergi application untuk edit video, untuk edit korang punya setiap video korang. So dia memang automatic edit lah kalau korang pakai story mode ni. Tapi video dia tak panjang sangat pun, tapi bagi aku okay, just nice. So untuk buat macam story dekat Insta ke apa, memang lawa lah kalau korang nak pakai story mode ni. Okay guys, so aku nak try yang last punya mode, which is Pano. So mode ni kita boleh buat macam dia ada macam clone punya mode. So kita akan try lah, kita tengok macam mana hasil dia. So aku akan try. Okay, yang ni ada 3 shot. So aku ada 3 kali ambil gambar. So this one is the first one. Okay, gambar yang kedua. Dan gambar yang terakhir. Okay guys, so inilah hasil dia kalau korang nampak. So macam mana hasil dia? Memang lawa kan. So kalau korang tengok gambar dekat sini, dia macam orang kata apa, macam magic. So aku dalam gambar ni aku ada 3. So diri aku ni ada 3 dekat dalam satu gambar. So macam memang wow lah orang kata. Okay guys, so sudah selesai kita orang kata diki-diki function yang gimbal ni ada, DJI OM4. So bagi aku memang sangat-sangat berpuas hati dengan gimbal ni sebab banyak function yang kita boleh guna. And then dari segi pusingan dia memang agak smooth. So memang best lah kalau untuk rakam video ke, untuk buat content ke, untuk buat vlog. So memang macam ni yang awesome lah aku kata. So kepada sesiapa yang berminat dengan gimbal ni ataupun nak purchase gimbal ni, aku akan letak link dekat bawah. So korang boleh ushare link tu. So sampai sini saja video kali ni. Kita berjumpa lagi di next video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao.